Hai guys, Assalamualaikum. Okay, so hari ni dalam video kali ni Aisyah akan share dengan korang sakit ataupun tidak bersalin tu dan apa proses Aisyah ambil epidural, macam mana rasa dia. Okay, Aisyah cerita daripada Aisyah awal lah. Masa Aisyah pergi hospital tu, waktu tu malam dan Aisyah nak tidur dah. Tapi sebelum nak tidur tu Aisyah sempat berborak dengan Alif lagi. Borak. And then Aisyah rasa macam ada keluar air tau. Dan kebiasaannya memang Aisyah akan rasa macam tu. Dan Aisyah pelik lah, takut air ketuban pecah ke apa. Sebab salah satu tanda kita nak melahirkan ni ialah first air ketuban pecah. Yang kedua ialah keluar darah. Yang ketiga ialah contraction lah, kita rasa dah makin kuat macam tu, maksudnya dah start bukaan. And then bila Aisyah check, Aisyah tengok macam just air biasa je kot, bukan air ketuban lah. And then dah kelamaan kita tengok macam rasa basah lagi, rupanya dah start berdarah. Dah start berdarah. So Aisyah memang kena pergi hospital immediately. Sampai dekat hospital Aisyah masuk terus emergency room dan doktor check rupanya dah bukaan yang ke-3cm. Macam mana rasa sakitnya? Okay, sakit kita buka-bukaan ni, contraction ni, dia macam kita period pain tau. Kalau perempuan korang gugut kan, korang rasa macam sakit dekat bahagian bawah perut, tapi sakit ni dia akan bertambah ikut bukaan kita. Maksudnya kalau 3cm sakit dia kita bearable lagi, kita boleh tahan lagi lah. 4cm boleh tahan lagi. 5-6cm tu dia dah jadi macam sakit sangat, tekanan dia kuat sangat, sakit kat situ. That's why waktu Aisyah dekat emergency room tu, ada doktor tanya Aisyah, dia kata awak nak ambil epidural ataupun tidak. Sebab kalau epidural ni awak kena cucuk waktu bukaan ke 4cm. Lepas pada tu dah tak disarankan. So Aisyah masih terfikir lagi, sebab orang cakap kalau kita ambil epidural ni one day nanti kita akan sakit dekat bahagian belakang. Ramai orang cakap macam tu kan, tak ambil epidural lah sebab dia sakit, in the future nanti dah tua-tua nanti rasa sakit lah sebagainya. Popek pula Aisyah kat sini. Alif tengah rakam di situ. Jangan kacau lah. Okay. And then bila dah bukaan ke 3cm, kita dah tak masuk ward dah, kita terus masuk ke labor room. Okay, sampai kat labor room Aisyah fikir-fikir lagi nak ambil epidural ataupun tidak. And then Alif cakap dengan Aisyah, dia kata ambillah epidural lah, sebab dia tak nak tengok Aisyah sakit. Kenapa orang ambil epidural? Ni penting. Kenapa orang ambil epidural waktu bersalin? Adalah disebabkan kita tak nak trauma waktu kita bersalin anak pertama, sebab kita tak ada experience kita bersalin. So kalau kita bersalin sakit, dikhawatiri, takut ada antara kita yang trauma terus tak nak mengandung dah in the future. Dan waktu kita bersalin ni sebenarnya kita ada dua cara. First ialah bersalin secara normal, yang kedua adalah secara caesar, maksudnya daripada perut tu lah. And Aisyah bersalin secara normal. Normal alhamdulillah, cuma ada ambil epidural. Okay, sampai je, sama balik cerita dia sampai je dekat Aisyah punya labor room, Aisyah fikir-fikir lagi. Aisyah ingat nak tahan lagi. Waktu tu dah 4cm, dah 4cm, dah getting stronger, dah 5cm, 6cm. And then Aisyah teringat Alif cakap ambil lah epidural. So dia kata dia tak nak tengok Aisyah trauma kan. Okay, so Aisyah panggil doktor terus. Aisyah kata, doktor, saya nak ambil epidural. Bila ambil epidural ni, dia cucuk dekat mana? Epidural ni kan, okay, ni Aisyah cerita ni agak scary sikit untuk korang. Jarum dia besar. Jarum dia besar. Jarum dia macam ni, macam skru tau. Macam tu yang itu, betul tak? Jarum dia lebih kurang taklah setebal itu, tetapi besar. Berbeza daripada jarum-jarum biasa. Sebab Aisyah ternampaklah juga. So, cara dia, bila kita ambil epidural ni, dia akan suruh kita duduk macam Aisyah duduk sekarang kan, duduk. And then, selalunya ada orang yang peluk bantal. Tapi depan Aisyah ada bantal kot, ada bantal. Lepas tu Aisyah pegang tangan nurse tu kuat gila. And then, doktor pergi dekat belakang Aisyah. Lepas tu doktor cucuk. Masa cucuk tu, sakit macam kita kena inject. Tapi kita kena inject tu jarum yang kecil, yang macam kena inject kecil. Sakit macam tu kan. Yang ni yang jarum besar, yang dia cucuk, yang macam kita rasa lah macam sakit sebab jarum dia besar. Jarum dia tebal. So dia cucuk dekat Aisyah punya belakang ni. Cucuk tapi sekejap lah, dalam 1 ke 2 minit. Alah, kita anggap 5 minit lah macam tu. Jarum tu ada dekat belakang kita kan. Sakit lah. So Aisyah pegang tangan dia tu kuat gila sebab sakit. And then after that, doktor masukkan macam cecair liquid something. So dia lekat kat Aisyah pun sini. Lekat kat situ. So lepas daripada cucuk je epidural tu, Aisyah punya ni daripada perut, daripada kita punya pinggang ni sampai ke kaki, dia rasa kebas. Tapi slowly kebas sampai tak rasa apa. So Aisyah rasa macam tak selesa lah. Dia rasa macam uncomfortable at first tu, sebab kita tak rasa apa-apa pun daripada kita punya pinggang. Dan Aisyah rasa rimas nak garu je. Disebabkan Aisyah bersalin kat private, so nurse tu datang dan nurse urut Aisyah disebabkan tak nak Aisyah macam
macam meroyan lah macam tu. Sebab kita rimas, kita tak boleh nak garu. Kita rasa gatal tapi tak boleh nak garu. Sebab kita tak tahu gatal tu dekat mana. So dia urut sampailah Aisyah tertidur. And sewaktu Aisyah bersalin, contraction tu kita rasa. Kita rasalah ada contraction yang macam datang kan. Tapi kita tak sakit. Kalau contraction kita sakit macam aduh sakitnya rasa macam tekanan. Yang ni kita rasa macam ada tekanan tapi kita macam relax. Macam tak sakit langsung. So bila doktor check, okey bukaan dah 6 cm, dah 7 cm. Sampai je 7 cm tu Aisyah induce sebabkan bukaan lambat sikit. So Aisyah induce. And then waktu bersalin tak rasa sakit apa-apa. Aisyah push macam nak push tu, bila kita rasa ada contraction, kita push. Ada contraction, kita push tapi tak sakit. Sampailah doktor gunting. Sebab Aisyah kan first time salin. So doktor gunting. Gunting supaya memudahkan bukaan lagi. Gunting pun tak rasa sakit. Dan waktu kait pun tak sakit. Aisyah pandang doktor senyum kat Aisyah. Aisyah senyum kat doktor balik. Sampailah at the end, tak sakit apa-apa langsung. Dia punya kebas kita rasa tu, dia akan bertahan sampai 15 ke 30 minit selepas kita bersalin. Dan lepas dah bersalin tu, Aisyah pun dah masuk ward. Dan rasa kaki macam biasa dah, tak ada kebas dan tak ada rasa sakit. Cuma dekat bahagian jahitan kita yang dekat bawah tu, jahitan tu kita rasa macam ada benang. Rasa macam ada benang je lah, tapi kita tak rasa sakit. Rasa macam ada benang. So kita macam beware kan. Especially bila kita pakai bengkung ke apa, nak duduk tu macam sakit, tak boleh nak duduk sebab kita rasa macam ada benang. Lepas tu bila kita nak baring pun nak duduk tu, kita rasa berhati-hatilah sebab ada benang tu. Sebab kalau korang tengok dekat Instagram, Aisyah banyak berdiri. Sebab bila berdiri kita tak rasa benang. Bila kita duduk tu rasa benang. Bila kita nak baring kan, nak duduk atas katil kan, tak adalah orang terlompat baring kan. Kita nak duduk dulu atas katil tu rasa benang. So memang kena hati-hatilah. Memang bila kita awal-awal bersalin tu nak susukan anak, kena duduk tu memang tough jugalah sebab kita rasa benang tu kan. Memang kena jaga-jaga. Tapi benang tu, jahitan Aisyah okey, after 3 weeks dah okey dah. Dah boleh duduk, dah boleh jalan dalam rumah semua macam biasa, dah okey, alhamdulillah. Dan betul ke kata orang kalau ambil epidural tu sakit-sakit belakang? Untuk sekarang Aisyah tak ada rasa sakit apa-apa. Pinggang tak rasa sakit, semua tak ada rasa sakit. Kalau korang tengok dekat Instagram pun memang Aisyah aktif ke sini kemari. And Aisyah tanya kepada abang ipar Aisyah juga, seorang doktor. Dan doktor yang bius Aisyah tu, yang masuk ke epidural pun, dia kata ini kata doktor, bukan kata peribadi Aisyah. Okay, ini doktor sebab Aisyah bukan doktor kan. So Aisyah menyampaikan apa yang doktor bagi tahu Aisyah sajalah. Doktor yang bius Aisyah tu, yang masuk ke epidural tu, dia kata dia anak dia 3 orang pun semua di epidural. Dan sebenarnya sakit-sakit belakang tu adalah berdasarkan posture kita juga. Posture kita duduk dan sebagainya. Tak ada kesan sakit belakang pun sebenarnya. Tapi sakit belakang kita tu ialah based on posture duduk kita, minuman I mean macam intake of calcium kita, macam tu jugalah. Dan for now memang Aisyah tak ada rasa sakit apa-apa langsung. Dan berapa kos ambil epidural? Kalau kat hospital kerajaan Aisyah tak sure, tetapi kalau di hospital swasta bayaran dia berbeza. Aisyah bersalin di Andorra, bayaran untuk epidural sahaja ialah 1,200. Tapi ada juga yang 800 dan 1,000 macam tu. It's differ lah dengan hospital-hospital yang berbeza. So korang bolehlah try. Cuma ada je orang yang macam dia kata tak payahlah ambil epidural, cuba rasa kan. Bila kita nampak anak tu, kita akan jadi macam wah, Masya Allah, hilang semua sakit. Boleh juga. Depends kepada kita. Depends kepada korang nak ambil ataupun tidak. Kalau ambil, dia ada kebaikan dia, ada keburukan dia juga. Keburukan dia contoh korang tak boleh rasa langsung kan sakit tu. Tak boleh rasa macam mana orang yang beranak yang rasa. Kalau kita ambil pun ada kebaikan, ada keburukan dia juga. So depends kepada kita dan berbeza ikut harga. Epidural ada harganya, bukan percuma. Okay, so itu sahaja daripada Aisyah. InsyaAllah next video Aisyah akan share dengan korang apa barang yang betul-betul keperluan baby dan keperluan kita selepas bersalin, berguna ataupun tidak barang-barang tu. So korang kena tunggu next video. Bye bye.